ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sambung lagi sesi kuliah pengajian kita ya, di dalam mustalah hadis. Itu ilmu yang membincangkan tentang disiplin ilmu hadis dan disiplin riwayat. Bagaimanakah sesuatu hadis itu diterima, bagaimanakah sesuatu hadis itu ditolak, apakah syarat-syarat hadis sahih dan seumpamanya. Ini dipanggil sebagai ilmu ulum hadis. Jadi untuk kali ini insya-Allah kita akan sambung bagi sesiapa yang mempunyai buku istilah al-hadis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani ini, boleh buka pada muka surat 4. Jadi sebelumnya saya suka mengulang kembali berkenaan tentang ziyadatul thiqah ataupun tambahan daripada para perawi yang thiqah. Ibn Hajar di dalam kitabnya Nuzhatun Nazar menulis wa ziyadatu rawihima ay as-sahih wal hasan maqbulatun ma lam taqa munafiyatan li riwayati man huwa awthaq mimman lam yadhkur tilka ziyadah. Bermaksud penambahan lafaz oleh rawi yang bertaraf sahih ataupun bertaraf hasan diterima selagi mana tidak menafikan riwayat yang lebih thiqah daripada riwayat yang tidak ada tambahan. Ini kerana tambahan itu sama ada dia tidak menafikan antaranya dengan antara riwayat yang tidak disebutkan, maka ianya diterima. Kerana dalam hukum hadis yang bersendirian, maksudnya perawinya adalah thiqah dan tidak diriwayatkan daripada syekh selainnya. Ini pendapat Ibn Hajar di dalam kitab Nuzhatun Nazar menyatakan bahawa tambahan lafaz atau matan ataupun daripada perawi yang thiqah ataupun perawi yang thiqah yang bertaraf sahih ataupun bertaraf hasan diterima secara mutlak selagi mana tidak ada penafian. Maksudnya tidak ada riwayat yang lain yang datang daripada perawi-perawi yang lebih thiqah. Kerana Ibn Hajar menyatakan
bahawa tambahan riwayat sama ada dia tidak menafikan antaranya dengan antara riwayat yang lain yang tidak ditambah, maka sebab itu dia diterima. Yang kedua, jikalau tambahan tersebut menafikan riwayat, maka di sini diperlukan kepada at-tarjih, yaitu kajian untuk mencari pentarjihan yang paling tepat di antara dua riwayat, yang manakah diterima, yang manakah yang ditolak. Jadi kalau kita lihat di sini bahawa Ibnu Hajar rahimahullahu taala menerima riwayat ziyadatus thiqah, dipanggil ziyadatus thiqah, ataupun riwayat perawi yang thiqah, penambahan lafaz daripada perawi yang thiqah diterima di sisi Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dengan syarat tiada di sana perawi yang lain yang lebih thiqah, riwayat yang lebih thiqah yang menyebutkan sebaliknya. Jikalau riwayat itu daripada perawi yang lebih thiqah itu hanya mentaksirkan ataupun hanya tidak menyebutkan tambahan riwayat tersebut, maka tambahan riwayat daripada perawi yang thiqah itu diterima, kerana dikatakan tidak menafikan tentang riwayat yang lebih thiqah tersebut. Tetapi jikalau adanya penafian, maknanya tambahan itu menafikan riwayat perawi yang lain, ataupun ada hadis yang lain yang menafikan, maka di sini diperlukan kepada pentarjihan di antara dua riwayat, sama ada diterima maupun ditolak. Ini adalah pendapat Ibnu Hajar. Adapun di sana terdapat masyhur daripada sekumpulan ulama yang menyatakan tambahan matan diterima tanpa perlu kepada perincian. Adapun Ibnu Hajar menerima dengan syarat bahawa tidak menafikan riwayat sebelum dan juga tidak bertemu dengan riwayat daripada perawi yang thiqah. Di sana ada juga ulama, sebilangan besar ulama muhaddithin yang menerima riwayat tambahan ziyadat thiqah, tambahan riwayat yang thiqah ini secara mutlak, iaitu secara tanpa tafsil, tanpa ada perincian, diterima langsung. Riwayat-riwayat yang thiqah semuanya diterima tanpa perlu kepada kajian, sama ada dia bertemu dengan riwayat yang lain, sama ada di sana ada penafian, sama ada di sana ada ta'arud, berlawanan. Dia tidak mengira. Jadi itu perbezaan di antara pandangan Ibnu Hajar rahimahullahu taala dengan pandangan para muhaddithin yang lain. Maksudnya dalam masalah ziyadatus thiqah maqbulah, tambahan riwayat thiqah yang diterima pun Ibnu Hajar ada syarat-syaratnya, dan juga di sana ada ulama yang lain yang menerima secara mutlak. Tetapi bagaimanakah pula dengan pendapat a'immah, imam-imam muhaddithin yang lain? Disebut di sini wal manqul an a'immatil hadits al-mutaqaddimin ka Abdurrahman ibn Mahdi wa Yahya ibn al-Qattan wa Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa Abi Zur'ah wa Abi Hatim wa Nasa'i wa Daraqutni wa ghairihim
i'tibaru tarjih fi ma yata'allaqu biziyadah wa ghairiha wa la yu'raf an ahadin minhum itlaq qabuli ziyadah. Dinukilkan daripada para imam-imam hadis yang mutaqaddimin. Maksudnya mutaqaddimin adalah imam-imam ulama-ulama hadis yang berada di sekitar 300 hijrah ke atas. 300 hijrah ke atas dipanggil ulama mutaqaddimin. Termasuk di sana adalah Abdurrahman ibnu Mahdi. Abdurrahman ibnu Mahdi adalah salah seorang guru kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Yahya Al-Qattan, Imam Yahya Al-Qattan, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, wa Ali ibn al-Madini, wal Bukhari, Imam Bukhari sendiri, wa Abi Zur'ah, Al-Imam Abi Zur'ah Ar-Razi, wa Abi Hatim Ar-Razi, wan Nasa'i, wa Daraqutni, wa ghairihim. Jadi kebanyakan ulama mutaqaddimin mereka menerima tambahan ziyadat thiqah, itu tambahan daripada perawi yang thiqah dengan ditarjihkan. Maksudnya dengan dilihat kepada riwayat tersebut, bukan menerima secara mutlak. Nanti kita akan beri contoh berkenaan tentang tambahan ziyadah thiqah. Jadi para imam muhadditsin mutaqaddimin seperti mana Imam Bukhari ini semua adalah tokoh-tokoh dipanggil jabal-jabal ataupun tokoh-tokoh ulung dalam bidang hadis. Tidak syak lagi. Tokoh-tokoh ulung dalam bidang hadis. Yang mana daripadanya lah kita ambil rujukan para perawi dan sebagainya. Nukilan-nukilan para perawi dini siapa adalah diambil daripada mereka. Dan mereka ini dalam masalah ziyadatul thiqah, dalam masalah tambahan riwayat daripada perawi yang thiqah, mereka mengambil cara tarjih, iaitu mereka melihat antara riwayat dan mereka tidak mengambil kesemua ziyadatul thiqah diterima secara mutlak. Adapun Ibn Hajar menyebut wa'ajabu min dzalika itlaqu katsirin min asy-Syafi'iyyah al-qawlu biqabuli ziyadat thiqah. Sangat aku takjub daripada demikian itu, majoriti ulama Syafi'i mereka berpendapat bahawa qabul ziyadat thiqah, ziyadatul thiqah ataupun tambahan daripada perawi yang thiqah diterima. Sedangkan di sana terdapat nas ataupun pendapat daripada Imam Syafi'i sendiri yang menunjukkan bahawa bukan sedemikian. Jadi di sini ada percanggahan di antara pendapat Syafi'iyah ataupun dipanggil ulama-ulama Syafi'i seperti mana Imam Nawawi, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim, Imam As-Suyuti, Imam Ibn Hajar Haytami, dan lain-lain, Taqiyuddin As-Subki dan sebagainya daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Majoriti mereka, kebanyakan mereka berpandangan bahawa tambahan daripada perawi yang thiqah ini diterima secara mutlak. Sedangkan Imam Syafi'i tidak berpandangan sedemikian. Kita boleh lihat daripada perkataan Imam Syafi'i sendiri tentang tambahan ziyadatul thiqah. Beliau menyebut di sini wa yakuna idza syarika ahadan minal huffaz lam yukhalifhu fa in khalafahu fawujida hadithu anqasa kana fi dzalika dalilun ala sihhati makhraj hadithi
wa mata khalafa ma wasaftu adarra dzalika bi hadithi. Maksudnya lebih kurang apabila para huffaz, yaitu para huffaz hadis, para hafiz hadis, mereka meriwayatkan hadis yang sama. Okey. Maka didapati di sana ada hafiz, ada para huffaz yang mana hadisnya lebih pendek daripada para hafiz hadis yang lain. Maka fawujida haditsu an qasaqana fi dzalika dalilun ala sihhati makhraj hadithihi. Maka hadis yang lebih pendek itu adalah dalil bahawa kesahihan tempat asal hadis tersebut dikeluarkan. Maksudnya adalah hadis yang lebih ringkas, matan yang lebih pendek, lebih kuat berbanding dengan matan yang lebih panjang. Dan diterima matan yang lebih pendek itu jikalau ada berlaku pertembungan di dalam nas hadis. Wa muqtadahu annahu idza khalafa fawujida hadithu azyadu adarra dzalika bi hadithihi. Yang dimaksudkan dengannya adalah apabila berlaku pertembungan, persanggahan di antara hadis-hadis, perawi-perawi yang hufaz ni, yang hafiz hadis ini, maka perawi yang menambah lafaz hadis tersebut adarra, memudaratkan hadisnya. Maksudnya hadisnya tidak diterima lah. Tetapi yang diterima adalah perawi yang meriwayatkan hadis yang lebih pendek daripada itu. Jadi ini dipanggil ziyadatul thiqah. Yaitu diulangi bahawa ziyadatul thiqah diterima secara mutlak adalah di sisi ulama Syafi'iyah. Ziyadatul thiqah diterima di sisi secara mutlak di sisi majoriti ulama Syafi'iyah. Maksudnya di sana ada juga ulama daripada mazhab Syafi'i yang tidak menerima secara mutlak. Yang kedua, adapun Ibnu Hajar sendiri dalam pandangannya menyatakan dia mensyaratkan dua perkara. Maknanya ziyadatus thiqah atau tambahan thiqah, tambahan matan daripada perawi ini tidak diterima secara mutlak, tidak diterima secara langsung, tetapi diterima dengan dua syarat seperti yang kita sebutkan. Yang pertama adalah dengan syarat tidak menafikan riwayat yang lebih pendek daripada perawi yang lebih thiqah. Maksudnya tambahan itu adalah hanya sekadar tambahan untuk menerangkan kepada riwayat yang lebih pendek daripada itu. Yang kedua, dia tidak menafikan tentang riwayat yang lain. Jikalau tambahan itu menafikan tentang riwayat yang lain, maka perlukan kepada tarjih. Maksudnya perlukan kepada pentarjihan pendapat, dilihat dari sudut matannya, dilihat dari sanadnya, kekuatan sanad, kekuatan perawi dan sebagainya, manakah diterima antara dua perkara yang berbeza ini. Apakah bezanya? Bezanya adalah dia mensyaratkan, berbanding ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan langsung. Adapun ulama mutaqaddimin tidak menerima secara langsung. Ulama mutaqaddimin pula seperti mana yang tadi, mereka menerima ziyadatul thiqah, iaitu tambahan daripada para perawi ini yang thiqah ini. Para perawi yang thiqah ni bukan para perawi yang dhaif. Tambahan ni mesti daripada para perawi yang thiqah. Adapun para perawi yang dhaif tidak diterima langsung. Para perawi yang thiqah ini bertembung, maka tambahan ini diterima dengan syarat itu. Adapun di sisi ulama mutaqaddimin, mereka mentarjihkan terus, adakah tambahan ini boleh diterima ataupun sebaliknya. Itu perbezaan pandangan di antara Ibnu Hajar
di antara ulama mutaqaddimin dan di antara ulama Syafi'iyah ataupun ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Habis dalam masalah ziyadat thiqah. Kemudian kita pergi kepada hadis mahfuz dan juga hadis lawannya adalah hadis syadz. Itu kita pergi kepada syarat hadis sahih yang keempat, yaitu ataupun yang ketiga, yaitu ghairu syadz. Tiada syadz. Apa maksud syadz di sini adalah di sini disebut di dalam kitab istilah ilmu hadis ini, jika berlakunya pertengkaran di antara dua perawi yang thiqah, maka riwayat yang dipilih yang rajih itu dinamakan sebagai riwayat yang mahfuz, dan riwayat yang ditolak itu dinamakan sebagai riwayat yang syadz. Jadi riwayat yang jikalau bertembung dua hadis bertembung dari sudut matan atau bertembung dari sudut sanad. Maksudnya bertembung macam mana? Satu sanad kata hadis ini adalah marfu', iaitu hadis ini adalah mutasil sampai kepada Nabi SAW. Satu riwayat kata hadis ini tidak sampai kepada Nabi, hanya perkataan sahabat. Ada beza antara dua tu. Ada beza. Sebab yang pertama, bila mana hadis itu disandarkan kepada Nabi, iaitu dia sampai kepada Nabi, dia terus kepada Nabi, maka hadisnya menjadi hadis yang boleh digunakan sebagai hujah, dipanggil hadis marfu'. Hadis yang marfu' jikalau sahih diterima dan dia boleh gunakan sebagai hujah. Marfu' ni maksudnya hadis tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan terhenti kepada sahabat ataupun tergantung kepada sahabat ataupun tergantung kepada tabi'in. Dia ada kaitan dengan tadi tambahan perawi yang thiqah. Yang kedua, dia mengatakan bahawa hadis itu hanya yang rajihnya adalah sampai kepada tabi'in saja ataupun sampai kepada sahabat saja. Apabila hadis itu sampai kepada sahabat, maka hadisnya digelar sebagai hadis mauquf ataupun athar. Hadis mauquf ataupun athar. Mauquf ni maksudnya terhenti, tergantung. Dia tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang kedua adalah dikatakan sebagai dia adalah pendapat sahabat. Pendapat sahabat bukanlah hujah yang qat'i dalam masalah hukum hakam. Maka dia telah jatuh kedudukannya. Bila dia telah jatuh kedudukannya, maka hadis itu tidak boleh digunakan pakai sebagai hujah selagi mana dia belum marfu' hukmi. Maksudnya tidak ada bukti di sana menunjukkan bahawa hadis itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya perkataan sahabat. Maka di sini apakah sebabnya? Sebabnya satu hadis lagi perawi yang thiqah juga mengatakan bahawa hadis ini sampai kepada Nabi. Satu perawi yang thiqah kata hadis ini tidak sampai kepada Nabi. Jadi pertembungan antara perawi yang sama-sama thiqah, sama-sama sahih hadisnya. Maka bila mana bertembung macam ni, maka satu hadis itu dipanggil sebagai yang diterima. Apabila dibuat kajian, maka yang diterima dipanggil sebagai hadis yang mahfuz, hadis yang dipelihara. Dan yang ditolak, hadis itu thiqah, maksudnya perawi dia adalah thiqah, maksudnya bersambung sanad dan sebagainya, perawi yang thiqah yang boleh, tetapi thiqah dia tidak mencukupi, maka dia menjadi hadis syadz. Maka hadis tersebut walaupun sanad dia sahih sampai kepada sahabat, tetapi dia dipanggil hadis syadz. Antara contoh yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala adalah ma rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah
min tariqi Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an Ausajah an Ibnu Abbas anna rajulan tuwfiya ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah daripada jalan periwayat Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah meriwayatkan hadis ini daripada Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar meriwayatkan hadis ini daripada Ausajah. Ausajah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, anna rajulan tuwfiya ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warithan illa maulan huwa a'taqahu. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mirathuhu. Al-hadis. Sungguhnya seorang lelaki telah mati pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak meninggalkan pewaris melainkan seorang hamba yang dia telah memerdekakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan harta warisan itu kepadanya sebagai pewarisnya. Maka di sini Imam Tirmizi bawakan hadis ini dan kemudian dikata hadis ini adalah hadis yang hasan. Lihat ya, dalam hadis ini adalah sampai kepada Ibnu Abbas. Wa taba'a Ibnu Uyainah ala waslihi Ibnu Jurayj wa ghairuh. Maka hadis ini pertama tadi daripada riwayat Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah daripada Amr bin Dinar, daripada Ausajah, daripada Ibnu Abbas. Datang riwayat yang lain dan juga riwayat yang pertama ini telah disokong dengan riwayat daripada Ibnu Uyainah, yaitu Ibnu Jurayj dan selain mereka. Maksudnya selain daripada riwayat Ibnu Uyainah diriwayatkan juga oleh Ibnu Jurayj daripada Amr bin Dinar, daripada Ausajah, daripada Ibnu Abbas. Maka semua perawi ini adalah perawi yang thiqah, bahawa hadis ini marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum kepada hadis ini, jikalau dia adalah marfu', maka diguna pakai hadis ini, iaitu jikalau seseorang lelaki itu mati dan dia tidak meninggalkan pewaris seseorang pun kecuali hamba, dan hamba itu telah dimerdekakan, maka hamba itu adalah menjadi pewaris kepada hartanya, dan hartanya tidak perlu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Apa masalah dalam hadis ini adalah di sini ada riwayat yang lain, itu diriwayatkan oleh Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid meriwayatkan daripada Amr bin Dinar, daripada Ausajah, dan tidak disebutkan Ibnu Abbas. Faham? Yang pertama tadi adalah riwayat itu disebutkan Ibnu Abbas, iaitu Ibnu Uyainah meriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar meriwayatkan daripada Ausajah. Ausajah pun meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas. Hadis yang dimaksudkan tadi, iaitu seorang lelaki meninggal pada zaman Nabi dan tidak ada pewaris, dia meninggalkan harta dan tidak ada pewaris kecuali hambanya sahaja. Maka Nabi SAW telah menjadikan hambanya itu sebagai pewaris kepada hartanya dan tidak memasukkan hartanya ke dalam Baitul Mal. Dan hadis daripada Ibnu Uyainah ini kuat kerana disokong oleh hadis yang sama diriwayatkan daripada Ibnu Jurayj dengan jalan yang sama. Tetapi hadis ini juga terdapat riwayat daripada Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid meriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Tadi Ibnu Uyainah meriwayatkan daripada Amr bin Dinar juga. Yang ini Hammad bin Zaid meriwayatkan daripada Amr bin Dinar, daripada Ausajah. Dan Hammad bin Zaid meriwayatkan sampai kepada Ausajah, itu hadis itu mauquf, terhenti sampai kepada Ausajah, tidak sampai kepada Ibnu Abbas. Maksudnya hadis itu terhenti kepada Ausajah
Maka disebut di sini adalah qala Abu Hatim al-Mahfuz hadits Ibnu Uyainah. Intaha. Fa Hammad bin Zaid min ahli al-adalah wa dhabt wa ma'a dzalika rajjaha Abu Hatim riwayah man hum aktsara adadan minhu. Maka Hammad ibn Zaid adalah merupakan ahli yang adil, maknanya orang yang thiqah, perawi yang thiqah, dan juga perawi yang menepati syarat sahih. Dan dia melakukan daripada Amr bin Dinar dengan jalan mauquf daripada Aun Sajah. Itu sampai terhenti kepada Aun Sajah, tidak sampai kepada Ibn Abbas. Maka jikalau hadis ini ditarjihkan, kalau ditarjihkan kepada Aun Sajah, maka hadis itu mauquf. Bila hadis itu mauquf, maka tidak boleh digunakan pakai sebagai hukum. Maka ia hanya sebagai sokongan pendapat. Tetapi oleh kerana hadis ini yang sahih adalah daripada riwayat Ibnu Uyainah, dan juga Abu Hatim sendiri mentarjihkan ataupun memilih hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah lebih kuat lagi. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa'i, dan juga diriwayatkan juga oleh Tirmizi, Nasa'i, dan ramai lagi, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj meriwayatkan dengan yang sama. Maknanya di situ ada dua perawi yang thiqah meriwayatkan satu hadis yang bersambung sampai kepada Ibn Abbas. Datang Hammad bin Zaid, seorang yang thiqah juga, meriwayatkan daripada Amr bin Dinar juga, daripada Amr bin Dinar, daripada Aun Sajah juga, tetapi dengan jalan mauquf. Dia seorang je meriwayatkan. Dia seorang yang thiqah, tapi dia meriwayatkan hadis itu dengan yang thiqah. Maka di sini ada tambahan, iaitu tambahannya apa? Tambahannya adalah Ibn Abbas. Ibn Abbas itu adalah tambahan perawi, iaitu pertama tadi perawi tersebut sampai kepada Aun Sajah, berhenti sampai situ. Bila mana hadis itu diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid, maka perawi itu sampai kepada Aun Sajah, berhenti di situ dan tidak sampai kepada Nabi, maka dia munqati'. Jadi terputus. Dia terputus, hadis itu dhaif. Hadis itu jadi dhaif. Tiba-tiba di sana ada tambahan, yaitu diriwayatkan daripada Ibnu Uyainah, meriwayatkan daripada Amr bin Dinar, dan juga Amr bin Dinar meriwayatkan Aun Sajah. Aun Sajah meriwayatkan hadis ini daripada Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas meriwayatkan hadis ini dengan lafaznya adalah lafaz marfu'. Itu jelas dalam hadis ini menunjukkan bahawa dia kata tuwfiya ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa Ibn Abbas meriwayatkan hadis ini, dia melihat bahawa perkara tersebut berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini bukan sekadar itu saja, hadis ini disokong pula dengan jalur riwayat daripada Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj seorang yang thiqah dan Ibnu Uyainah seorang yang thiqah, dan mereka berbeza dengan riwayat Hammad bin Zaid. Dan Hammad bin Zaid pun seorang yang thiqah. Ini yang dipanggil sebagai sanad dia sahih tetapi bertembung. Maka hadis itu mauquf ke hadis itu marfu'. Maka di sini diambil hadis yang tambahan perawi yang thiqah itu diterima berbanding yang tidak thiqah. Ini dipanggil tarjih. Tarjih maksudnya dipilih antara dua pendapat, maka di sini tambahan itu lebih kuat lagi. Maksudnya tambahan Ibn Abbas itu bukannya syadz, bukannya pelik, tetapi itulah yang paling benar. Setelah dilakukan kajian, maka sebab apa? Sebab ada sokongan daripada riwayat yang lain. Adapun Hammad bin Zaid hanya meriwayatkan, dia seorang sahaja meriwayatkan dengan jalan yang sama, tetapi sampai kepada Aun saja. Maka walaupun riwayat dia lebih pendek, tetapi oleh kerana dia tiada sokongan, yang tambahan tadi itu, perawi tadi ada sokongan daripada riwayat yang lain, maka di sini riwayat yang diterima adalah ziyadatus thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Yang tak diterima adalah riwayat yang tiada tambahan. Maka dalam hal ini riwayat hadis yang diterima adalah hadis daripada Ibn Abbas tadi. Itu menunjukkan bahawa
hadis itu adalah hadis yang mahfuz, itu yang dipelihara. Dan hadis Hammad bin Zaid tadi, walaupun sanad dia sahih, tetapi dia dipanggil sebagai hadis syadz, iaitu hadis yang pelik, kerana hanya diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid seorang sahaja yang tidak menyebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nampak ada perbezaan antara dua hadis ini. Maka dipanggil sebagai hadis syadz. Adapun jikalau berlakunya mukhalafah ataupun percanggahan tersebut antara thiqah, mana sanad dia sahih, perawi yang thiqah bertembung dengan riwayat yang lain daripada riwayat yang dhaif, maka riwayat yang thiqah itu diterima dan riwayat yang thiqah itu dipanggil sebagai ma'ruf. Dalam istilah hadis dipanggil riwayat itu sebagai riwayat yang ma'ruf. Dan yang berbeza dengannya adalah riwayat yang munkar. Riwayat yang munkar ini bukan sekadar bertembung, tetapi juga riwayat daripada perawi-perawi yang terlalu dhaif. Perawi yang terlalu dhaif yang tidak sampai ke tahap matruk, iaitu ditinggalkan riwayatnya, maka ianya juga dipanggil riwayat munkar. Fihi nakarah, ada keganjilan, ada pelik, ada ganjil dalam riwayat dia. Di sini nampak ya, perawi yang ma'ruf, riwayat yang ma'ruf adalah riwayat daripada perawi yang thiqah. Riwayat yang munkar adalah riwayat daripada perawi yang dhaif. Ini satu istilah. Dan istilah ini diguna pakai oleh Ibnu Hajar untuk membezakan antara riwayat yang dhaif dengan riwayat yang thiqah, atau riwayat yang sahih dengan riwayat yang dhaif. Tetapi di sana ada maksud mungkar yang lain yang disebut oleh kebanyakan ulama mutaqaddimin. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab-kitab ilal, dia akan menyebut fihi nakarah atau hadza riwayah munkarah. Riwayat ini munkar. Maksud munkar di sini bukanlah munkar maksiat. Munkar di sini maksudnya adalah ganjil. Ganjilnya menunjukkan bahawa perawi tersebut perawi yang lemah, sangat-sangat lemah. Maka riwayat tersebut tidak diterima kerana lemah. Walaupun tak bertembung, walaupun di sana tak ada hadis lain yang bertembung. Hanya sekadar kata hadis ini riwayat ini munkarah, riwayat ini munkar. Perawinya munkar. Maksudnya tidak mesti dia kena bertembung dengan hadis yang sahih, tak mesti. Tidak menjadi kemestian. Mestilah dia bertembung baru dah di sana ada ma'ruf, ada munkar. Tak mesti. Cukup hanya sekadar perawinya seorang yang munkar, maka riwayat dia pula juga ditinggalkan kerana riwayatnya terlalu dhaif. Dengan syarat perawinya dipanggil perawi yang munkar. Bila mana perawi munkar, maksudnya perawi itu adalah perawi yang ditinggalkan, perawi yang teruk dalam riwayat dia. Maka dipanggil perawi itu adalah sebagai riwayatuhu munkarah. Riwayat dia munkar. Fihi manakir. Banyak kalau kita tengok dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, ada kata fihi manakir. Di dalamnya ada riwayat-riwayat yang munkar. Maksudnya perawi tersebut kemungkinan besar dia ada riwayatkan hadis-hadis yang mana riwayat dia riwayat yang munkar. Maknanya dia seorang perawi yang thiqah, tetapi ada kemungkinan dia ada meriwayatkan perawi yang munkar. Tapi perawi itu tidak munkar. Tetapi kalau kata hadza riwayat munkarah, ini perawi ini munkar, maka jelas di sana bahawa perawi tersebut adalah perawi yang munkar. Itu riwayat dia tidak diterima langsung. Yang pertama tadi adalah munkar, maksudnya bila mana bertembung dengan syarat bertembung hadis. Munkar dan juga ma'ruf. Maka bila bertembung hadis, maka hadis yang ma'ruf diterima, hadis yang munkar ditolak.
Apakah contohnya? Ibnu Hajar menulis di sini, ma rawahu Ibnu Abi Hatim min tariqi Hubayb bin Habib wa huwa Abu Hamzah bin Habib Az-Zayyad Al-Muqri an Abi Ishaq anil Aizar bin Huraith an Ibn Abbas. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim? Ibnu Abi Hatim ini adalah seorang tokoh ulama muhadditsin dan juga dia adalah imam dalam bidang al-jarh wa ta'dil, imam dalam bidang riwayat perawi. Dia mendapatkan hadis daripada jalan riwayat Hubayb bin Habib. Hubayb bin Habib ini adalah saudara kepada Hamzah bin Habib Az-Zayyad Al-Muqri. Dan beliau ni, Hubayb bin Habib ini meriwayatkan daripada Abi Ishaq. Abi Ishaq meriwayatkan daripada Al-Aizar bin Huraith. Al-Aizar bin Huraith meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya, man aqama as-salah wa ata az-zakah wa hajja wa sham wa qara ad-dhaif dakhala al-jannah. Sesiapa yang mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa dan berbuat baik dengan tetamu, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Abi Hatim lepas dia menulis meriwayatkan hadis ini, beliau memberi komentar. Apa komentar dia? Qala Abu Hatim huwa munkar li'anna ghayruhu min ats-thiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwa al-ma'ruf. Abu Hatim berkata dia itu mungkar. Itu riwayat daripada Hubayb bin Habib ini adalah riwayat yang mungkar. Kenapa? Kerana selain daripada dia yang thiqah meriwayatkan daripada Abi Ishaq secara mauquf, iaitu riwayat itu terhenti kepada Abi Ishaq dan tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diterima adalah riwayat yang thiqah tu terhenti sampai Abi Ishaq. Maka hadis ini adalah hadis yang mauquf. Yang tadi yang sahih adalah hadis yang marfu'. Dalam hadis ini yang sahih adalah hadis yang mauquf, iaitu hadis tersebut terhenti sampai kepada Abi Ishaq sahaja. Bukan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bezanya macam saya kata tadi, apabila riwayat tersebut bertentangan, maka riwayat ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah kerana terhenti hadis ini sampai kepada Abi Ishaq sahaja. Sebab apa? Perawi yang thiqah meriwayatkan hanya sampai kepada Abi Ishaq, tidak sampai kepada Aizar, tidak sampai kepada Ibn Abbas, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perbezaan. Itu perbezaan riwayat yang ma'ruf dan riwayat yang munkar. Jadi bila mana riwayat yang munkar adalah kerana daripada riwayat Hubayb bin Habib. Kerana Hubayb bin Habib sahaja yang dikenali meriwayatkan hadis ini. Meriwayatkan hadis ini daripada sampai marfu'. Maksudnya dia sahaja yang dikenali meriwayatkan hadis ini sampai kepada Nabi. Adapun perawi thiqah yang lain hanya meriwayatkan hadis ini sampai kepada Abi Ishaq sahaja, tidak sampai kepada Nabi. Maka bila mana bertemu pertembungan seperti ini, maka riwayat daripada Hubayb bin Habib ini dipanggil sebagai riwayat yang mungkar. Kerana dia pun mungkar, kerana dia seorang yang dhaif. Tetap di sana ada perawi thiqah yang meriwayatkan hadis ini hanya sampai kepada Abi Ishaq. Kena faham ya? Ini adalah contoh. Kita bagi contoh supaya kita boleh memahami apa maksud hadis mungkar, apa maksud hadis ma'ruf. Yaitu kerana Hubayb bin Habib ini adalah seorang yang dhaif dan dia bertembung dengan perawi yang lain yang lebih thiqah yang meriwayatkan hadis ini hanya sampai kepada Abi Ishaq, maka hadis yang sahih
Yaitu riwayat yang sahih, man aqama shalah wa ata zakah wa hajja wa shama wa qara dhaif dakhala jannah, ni bukanlah merupakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setiap perkataan, lafaz, sesiapa yang mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa dan melayani tetamu, dia masuk syurga ni bukanlah lafaz daripada Nabi, tetapi lafaz daripada Abi Ishaq sendiri. Kerana yang Hubayb bin Habib ini adalah seorang perawi yang dhaif. Jadi nampak di sana ada perbezaan, sikit je perbezaannya. Perbezaan antara pertama syadz dan mahfuz. Syadz dan mahfuz. Mahfuz dan syadz. Mahfuz dan syadz, saya ulangi balik. Mahfuz dan syadz adalah berlaku jikalau dua-dua thiqah, seperti mana hadis pertama tadi, iaitu hadis lelaki yang meninggal dan kemudian hambanya sahaja ada sebagai pewaris. Itu hadis itu dipanggil pertembungan antara perawi yang thiqah, maka dipanggil mahfuz dan syadz. Mahfuz yang diterima riwayat dia, syadz yang ditolak riwayatnya, walaupun sanad dia sahih. Walaupun sanad dia sahih tidak bermakna hadis tu sahih. Maka hadis yang sahih seperti mana yang kita terangkan tadi, hadis yang berbeza dengannya adalah hadis yang dhaif kerana dia tidak menepati sanad dia sahih, tetapi hadis ini menjadi dhaif kerana dia tidak menepati kepada syarat hadis sahih. Kerana syarat hadis sahih antaranya adalah ghairu syadz, iaitu tiada syadz. Apa maksud syadz? Adalah macam tadi itu. Dia bertembung dengan perawi yang lebih thiqah, maka dia tidak diterima walaupun hadisnya sanad dia sahih. Adapun munkar seperti kita terangkan tadi adalah perawi yang dhaif bertembung dengan perawi yang thiqah, maka perawi yang dhaif ditolak, perawi yang thiqah diterima. Perawi yang thiqah hadisnya itu dipanggil sebagai hadis ma'ruf, dan hadis yang daripada perawi yang dhaif tersebut dipanggil sebagai hadis munkar. Itu satu. Yang kedua, jikalau perawi tersebut munkar walaupun di sini Ibn Hajar tidak masukkan dalam istilah ini. Walaupun di sana tiada hadis yang bertembung. Maksudnya tak ada hadis yang bertembung riwayat. Maka oleh kerana perawi tersebut munkar, maka hadisnya juga ditolak dan dipanggil sebagai munkar kerana dia adalah perawi yang sangat lemah. Perawi yang sangat lemah. Okey. Tengok dalam muka surat yang keempat, hadis mahfuz, syadz, ma'ruf dan munkar. Okey. Kita telah habis membicarakan tentang hadis mahfuz, syadz, ma'ruf dan munkar. Kemudian kita masuk kepada al-mutaba'ah wa asy-syawahid. Al-mutabi' dan asy-syahid. Apa maksud dia? Apa maksud ni? Mutaba'ah ni benda, syahid ni benda. Jadi ini semua nama istilah hadis. Supaya apabila kalau kita mengkaji hadis, kita jangan berasa terkejut dengan istilah-istilah seperti ini.
dan dia memang perlu istilah-istilah seperti ini untuk memudahkan memahami hadis. Maksud mutaba'ah adalah sokongan. Sokongan ataupun riwayat yang mengikut. Sokongan yang mengikut. Jadi mutaba'ah ada dua bahagian. Pertama, mutaba'ah sokongan yang sempurna. Mutaba'ah tammah. Mutaba'ah tammah. Maksudnya sokongan yang sempurna. Mutaba'ah tammah. Kemudian mutaba'ah qasirah. Mutaba'ah qasirah itu sokongan yang rendah, yang lebih rendah daripadanya, yaitu yang tidak sempurna, yang lebih rendah. Apa maksud ini? Mutaba'ah tamah adalah sokongan daripada perawi tersebut. In hasalat li rawi nafsihi fahiyat tamah, yaitu sokongan daripada jalan perawi tersebut. Nanti kita akan terangkan apa dia. Adapun jikalau riwayat tersebut daripada syekhnya, maksudnya daripada syekhnya ataupun daripada atas daripada syekh, tetapi sahabat yang sama, maka dipanggil sebagai mutaba'ah qasirah. Mutaba'ah qasirah, sokongan yang qasir, yang rendah. Dan semua hadis-hadis yang sokongan, maksudnya apabila datang satu hadis ini dipanggil hadis tafarrud ataupun hadis yang bersendirian, maka kita tengok hadis ini adakah ada sokongan daripada jalur riwayat yang lain. Sokongan daripada jalur riwayat yang lain. Misalnya hadis ini dalam Bukhari. Okey. Ada jalur riwayat yang lain datang daripada Muslim atau datang daripada Ahmad. Maka jalur riwayat yang lain ini dipanggil sebagai mutaba'ah. Mutaba'ah. Tetapi bukan semua hadis boleh menjadi sahih dengan adanya sokongan, atau boleh naik martabat dengan adanya sokongan. Ada di sana hadis-hadis yang mana perawinya sangat lemah. Bila perawinya sangat lemah, seperti mana dhaif yang sangat-sangat dhaif, sebagai perawi yang matruk yang ditinggalkan riwayat dia, atau perawi yang kadzab, perawi yang dikenali sebagai pendusta. Nanti kita akan masuk dalam bab perawi. Ini dia start daripada bawah, daripada tadi syadz, sekarang ni kepada ilal, masalah ilal. Perawi yang maksud tadi, perawi yang sangat dhaif, yang dhaifnya sangat-sangat, seperti perawi yang kadzab, maka jikalau ada sokongan daripada riwayat yang lain, maka tidak boleh menjadikan hadis tersebut sahih. Perawi yang pemalsu hadis, ada datang daripada jalur riwayat yang lain, maka tidak boleh riwayat hadis yang palsu itu jadi sahih atau jadi hasan. Tidak, dia tidak boleh, walaupun ada sokongan daripada riwayat yang lain, bahkan menunjukkan bahawa hadis tersebut memang benar-benar palsu atau benar-benar sangat dhaif. Sangat dhaif maksudnya kesimpulan untuk mengatakan bahawa hadis itu tanda Nabi itu adalah terlalu rendah. Itu sebagai sangat dhaif. Maka kita tak kata hadis itu palsu, tetapi dia sangat dhaif, terlalu lemah. Maka perawi macam ini adalah tidak boleh diterima
ataupun tidak boleh naik hadisnya menjadi hadis yang sahih, hadis yang hasan, kerana adanya sokongan, adanya riwayat daripada jalur yang lain. Banyak hadis-hadis yang tersebar yang masyhur di sisi manusia, di sisi orang awam. Tapi hadis itu maknanya banyaklah riwayat, tetapi banyaknya riwayat dia tidak menjadikan hadis tersebut sahih. Kerana jikalau asal sumbernya daripada perawi yang kadzab, perawi yang sangat lemah, maka hadisnya tidak bermanfaat. Ini tidak boleh menisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal mutaba'ah. Contoh hadis mutaba'ah. Hadis yang kuat, yang ada sokongan adalah ma rawahu Syafi'i fil an Malik an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru 29 fala tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Contoh hadis mutaba'ah ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Kitab Al-Um. Kitab Al-Um ni kitab umdah ataupun kitab asal ataupun kitab rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh salah seorang anak murid dia yang setia, iaitu Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman telah menulis semua perkataan, semua pendapat Imam Syafi'i dengan bersanad. Di sini dikatakan adalah Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini daripada Malik, daripada Abdullah bin Dinar, daripada Ibn Umar. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis daripada Imam Malik. Malik ni adalah Imam Malik bin Anas. Itu pengasas kepada mazhab Maliki. Daripada Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar seorang yang thiqah. An Ibn Umar, daripada Ibn Umar, Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, asy-syahru 29. Bulan itu mempunyai 29 hari. Fala tasumu hatta tarawul hilal. Maka janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal. Hilal ini anak bulan. Wala tuftiru hatta tarahu. Jangan kamu beraya. Maksud tuftir ini bukanlah beriftar, bukanlah berbuka, tetapi jangan kamu sambut hari raya. Hatta tarahu, sehingga kamu melihat hilal, melihat anak bulan. Fa in ghumma 'alaikum, jikalau cuaca mendung, fa akmilu al-'iddata 30, maka sempurnakanlah bilangannya sebanyak 30 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, bahawa dikatakan bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kita berpuasa sehingga kita melihat anak bulan, dan janganlah kita beraya sehingga kita melihat anak bulan. Maka jikalau cuaca mendung, fanakum, maksudnya cuaca mendung yang tidak nampak anak bulan, maka sempurnakanlah 30 hari. Fahadzal hadits bihadzal lafz dhanna qaumun anna Syafi'i tafarrada bihi an Malik fa'addawhu fi gharaibihi lianna ashab Malik rawahu anhu bihadzal isnad bilafzin fa in qumma 'alaikum faqduru lah. Maka hadis ini dengan lafaz ini, maksudnya dengan lafaz ini, lafaz yang tadi disebutkan, sebahagian ulama menyangka bahawa hadis ini gharib. Kita hadis ini ganjil. Lafaz fa akmilul 'iddata 30, maka sempurnakanlah bilangannya 30 hari, ini adalah ganjil. Hanya diriwayatkan oleh Syafi'i. Tafarrada bihi an Malik. Hanya Imam Syafi'i saja meriwayatkan daripada Malik. Maka mereka memasukkan hadis ini termasuk di dalam gharaib, termasuk di dalam hadis yang ganjil. Kerana hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i daripada Malik. Sedangkan ashab Malik, iaitu ashab Malik ini maksud pengikut Imam Malik, meriwayatkan hadis ini dengan lafaz fa in ghumma 'alaikum faqdurulah.
Maka jikalau berlakunya mendung, maka takdirkanlah, kiralah, hisablah. Kalau di Malaysia kita akan guna dua-dua, hisab dan ru'yah. Ru'yah ni maksudnya melihat anak bulan. Hisab ni maknanya kira, takdirkan berdasarkan manazil anak bulan, berdasarkan pergerakan bulan tersebut. Adakah adakah waktu ni takdirnya dia dah jadi anak bulan ataupun belum. Itu dia panggil faqdurullah. Jadi pengikut Imam Malik hanya majoriti pengikut Imam Malik meriwayatkan dengan lafaz faqdurullah. Maksudnya dia tak meriwayatkan dengan lafaz fakmilu al-iddata salatin. Dia tak meriwayatkan dengan lafaz maka disempurnakanlah oleh kamu puasa kamu dengan bilangan 30 hari. Nampak ada beza. Beza pertama adalah lafaznya adalah takdir. Maknanya tidak mesti kena 30 hari. Maka cukup hanya sekadar takdirkan, iaitu kira mungkin tahun ni mungkin hanya 29 hari mengikut ahli falak. Maka puasanya perlu 29 hari walaupun tak nampak anak bulan. Itu perbezaan pada lafaz hadis. Lakin wajadna li Syafi'i mutaba'an. Tetapi kami mendapati untuk lafaz riwayat daripada Imam Syafi'i yang mengatakan bahawa fa'akmilu al-iddata talatin, maka sempurnakanlah puasa ini 30 hari, adalah bukan dia bersendirian meriwayatkan hadis ini. Maksudnya lafaz ini bukan hanya Imam Syafi'i saja meriwayatkan lafaz ini daripada Malik. Tetapi di sana ada anak murid dia yang masyhur, yang hebat, iaitu Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi meriwayatkan hadis ini dengan lafaz seperti mana lafaz Imam Syafi'i, iaitu sempurnakanlah puasa kamu 30 hari. Maksudnya apabila tak nampak mendung, maka kena tambah 1 hari lagi untuk kita sempurnakan 30 hari, barulah boleh beraya. Itu dia. Demikian juga hadis ini terdapat Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dengan riwayat daripada Malik juga. Riwayat daripada Malik juga dengan lafaz yang sama. Paham ya? Maka riwayat Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi daripada Malik, daripada daripada Abdullah bin Dinar, daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, dengan riwayat yang sama itu dipanggil sebagai mutaba'ah tammah, iaitu sokongan yang sempurna. Sebab apa? Dia riwayatkan dengan lafaz yang sama, dia riwayatkan dengan guru yang sama, iaitu gurunya adalah Malik. Ini daripada riwayat Malik juga. Difaham ya? Daripada riwayat Malik juga dia riwayatkan hadis itu. Dia tak riwayatkan daripada guru Malik, iaitu Abdullah bin Dinar. Tak, dia riwayatkan daripada Malik. Maka dipanggil riwayat ini sebagai mutaba'ah tammah. Begitu juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan lafaz seperti mana lafaz di dalam Al-Um ini, meriwayatkan daripada Malik juga. Daripada Malik juga, maka riwayat ini dipanggil riwayat yang tammah. Mana mutaba'ah, sokongan itulah sokongan yang sempurna. Itu sebagai mutaba'ah, iaitu jalur riwayat daripada guru yang sama, anak murid yang berlainan. Tadi Syafi'i meriwayatkan daripada Malik, yang ni Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi meriwayatkan daripada Malik. Begitu juga yang dikeluarkan oleh Bukhari meriwayatkan daripada Malik. Tiga-tiga bertembung kepada Imam Malik, lafaz yang sama. Maka dua lafaz ini daripada Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi dan juga daripada Imam Bukhari adalah sokongan kepada
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Dan sokongan daripada dua riwayat tadi disebut sebagai mutaba'ah tamah ataupun sokongan yang sempurna. Perlu kepada sokongan. Maksudnya hadis ini bukan menunjukkan bahwa hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bersendirian. Jadi tafarrud Imam Syafi'i ataupun Imam Syafi'i ganjil bersendirian hanya meriwayatkan hadis ini telah ditolak, telah ternafi dengan adanya sokongan daripada Abdullah bin Maslamah al-Qanabi, daripada riwayat Bukhari itu sendiri. Maka ia dipanggil sebagai riwayat yang tamah, sempurna. Okey. Di sana ada mutaba'ah qasirah. Mutaba'ah qasirah, iaitu sokongan yang lebih rendah lagi. Maksudnya sokongan yang diriwayatkan daripada guru, bukan daripada Malik. Tadi daripada Malik, daripada guru dia. Seperti mana di sini disebut oleh di dalam Sahih Ibn Khuzaimah. Sahih Ibn Khuzaimah meriwayatkan daripada Asim Ibn Muhammad, daripada bapanya Muhammad bin Zaid, daripada datuknya Abdullah bin Umar, bilafzin fakammilu 30. Riwayat daripada Asim bin Muhammad, daripada bapanya Muhammad bin Zaid. Muhammad bin Zaid meriwayatkan daripada datuknya Abdullah bin Umar. Jadi dalam ini riwayatnya bertembung kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar daripada Abdullah bin Umar dengan lafaz tadi, fakamilu 30, maka sempurnakanlah 30 hari. Mana lafaz dia sama? Fakamilu 30 maksudnya dia tidak menafikan riwayat yang tadi fa'akmilu aidata 30, maka sempurnakanlah bilangannya 30 hari. Lafaznya sama, matan dia sama. Lafaz dia sama, walaupun matan dia agak berbeza sikit. Lafaz dia ada sama. Di sana ada dalam Sahih Muslim daripada riwayat Ubaidillah bin Umar. Dalam Sahih Muslim ada riwayat daripada Ubaidillah bin Umar, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Jadi kat sini kalau tengok dipanggil mutaba'ah qasirah sebab bertembungnya riwayat tersebut daripada Ibnu Umar. Daripada Ibnu Umar. Satu sahabat yang sama. Maksudnya sahabat yang sama. Ibnu Umar meriwayatkan daripada Nabi, maka Ibnu Umar ni meriwayatkan daripada Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar meriwayatkan daripada Malik. Daripada Malik ni meriwayatkan Imam Syafi'i. Faham? Maka di sana ada riwayat yang lain datang daripada Muhammad bin Zaid. Muhammad bin Zaid meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Maksudnya anak murid yang lain meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Maka dipanggil sebagai mutaba'ah ni mutaba'ah yang qasirah, yang rendah. Sebab apa? Bertembung dia bukan kepada guru dia, tetapi bertembung kepada guru kepada guru kepada guru. Kalau kat sini dia bertembung, riwayat ini adalah kepada sahabat sendiri, sahabat yang sama, maka dipanggil mutaba'ah. Bila sahabat yang sama, maka dia dipanggil sebagai mutaba'ah. Bila sahabat yang berbeza, maka dia akan dipanggil sebagai syahid. Sahabat yang berbeza dipanggil sebagai syahid. Apa mutaba'ah yang sama dipanggil sebagai mutaba'ah. Jadi cukup sekadar ini. Ya. Soalan pertama, apakah para sahabat dan tabi'in mengenali istilah hadis mutawatir dan menggunakannya? Kalau kita lihat, penggunaan lafaz istilah ini adalah berlaku selepas zaman tabi'in. Maknanya sahabat dan tabi'in tidak menggunakan lafaz ini. Sebab zaman sahabat, dia punya jarak ada dengan Rasulullah itu dekat. Jadi dia tak perlu kepada istilah mutawatir dan ahad.
bermula berlaku ini adalah pada permasalahan apabila Mu'tazilah apabila berlakunya penterjemahan besar-besaran kitab Yunani, kitab Aristotle, kitab Plato, kitab mana fikrah, pemikiran-pemikiran Aristotle, ahli-ahli falsafah Yunan mulai diterjemahkan pada zaman Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah mula start diterjemahkan. Maka apabila diterjemahkan, kesan daripada terjemahan itu adalah sebagian orang terpengaruh dengan falsafah. Maka apabila dia terpengaruh dengan falsafah, maka dia mula mempertikaikan sebahagian-sebahagian. Maka yang berlawan dengan dia adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah cuba untuk berlawan dengan ahli falsafah dengan menggunakan metodologi falsafah. Maksudnya falsafah menggunakan akal. Mereka tak menggunakan Quran hadis. Kerana mereka tidak mengiktiraf kepada Quran dan hadis. Bagi mereka Quran hadis masih merupakan manusia. Aku pun manusia, akal yang sama, dia kata. Maka kita tak perlu gunakan Quran hadis. Maka Mu'tazilah mempelajari cara atau metodologi ahli falsafah dan mereka melawan dengan lawan yang sama. Tetapi kesan daripada penggunaan akal yang berlebihan, logik akal yang berlebihan oleh Mu'tazilah menyebabkan berlakunya istilah mutawatir dan ahad ini. Penggunaan mutawatir dan ahad. Adapun zaman sekarang mutawatir dan ahad digunakan pakai untuk membezakan antara hadis yang perlu dikaji perawinya ataupun tidak, yang tidak lebih daripada itu. Adapun Mu'tazilah menggunakan pakai antara yang pertama membezakan antara hadis akidah dengan hukum hakam. Mereka menerima hadis mutawatir dalam masalah akidah dan menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Dan perkara ini telah dijawab oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Sebenarnya kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i adalah nak jawab hujah golongan Mu'tazilah yang menggunakan akal. Yang mereka menggunakan mutawatir dan ahad. Jadi tidak digunakan pakai oleh zaman sahabat dan juga zaman tabi'in kerana tidak keperluan ketika itu. Kedua, walaupun Sahih Bukhari adalah rujukan kedua setelah Al-Quran, manakala Sahih Muslim rujukan ketiga dari segi kesahihan, tapi matan hadis dalam Sahih Muslim dianggap lebih tepat dari Sahih Bukhari. Kenapa? Pertama sekali adalah dari sudut cara penulisan. Imam Bukhari tidak menulis di negerinya. Dia menulis ketika perjalanan, dia menulis ketika ni. Dan Imam Bukhari mengutamakan matan yang lebih tepat daripada riwayat yang lebih tepat. Dia tidak mengutamakan matan itu sempurna atau tidak. Matan itu sempurna atau tidak. Dia tidak mengutamakan itu. Sebab itu riwayat dalam Bukhari, matan dia adalah kadang-kadang ringkas sangat, kadang-kadang diulang dan sebagainya. Kerana dia mengutamakan riwayat yang lebih tepat. Adapun Imam Muslim ketika mana menulis, mengarang, dia mengarang di negerinya. Dan di sana ada banyak-banyak kitab rujukan beserta dengan dia. Dan dia mengarang ini adalah selepas daripada Imam Bukhari. Maka dia berpendapat bahawa matan yang lebih sempurna lebih lagi. Maka sebab itulah kalau kita lihat kebanyakan menggunakan rujukan matan di dalam Sahih Muslim kerana lebih mudah. Kadang-kadang lafaznya lebih mudah. Teksnya itu lebih mudah berbanding teks dalam Bukhari. Sebab itu orang gunakan lafaz dalam Muslim kerana dua-dua sahih. Cuma bezanya lafaz dalam Muslim lebih jelas, lebih nampak lagi. Maka digunakan pakai dalam lafaz Muslim. Okey, contoh macam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hadis dalam innamal a'malu binniyat, hadis pertama dalam matan arba'in. Dalam lafaz Bukhari macam-macam lafaz dia. Tetapi riwayat dia riwayat tepat. Kerana dia dapat riwayat seperti itu, maka ditulis dengan cara macam itu.
Tapi dalam Muslim, dia mengutamakan kepada matan yang sempurna supaya orang boleh faham penggunaan hadis tersebut dan pengeluaran hukum daripada hadis tersebut. Maka sebab itulah kalau ada dalam dua-dua riwayat, maka dia guna pakai riwayat dalam bukan riwayat. Kalau ada hadis itu dalam dua-dua, Sahih Bukhari Muslim, maka orang akan gunakan hadis dalam Muslim kerana pertama, Muslim dia punya matan dia lebih menyeluruh. Yang kedua, dia tak mengulang-ulang matan. Maka dia guna pakai dalam Muslim kerana dua-dua sama, dari sudut sahih itu sama, maka dia guna pakai dalam Muslim untuk lebih mudah untuk orang. Tetapi dari sudut kalau siapa nak kaji perawi, maka dia akan utamakan dalam Bukhari sebab Imam Bukhari lebih ketat periwayatannya berbanding Imam Muslim dari sudut metodologi riwayat. Jadi cukup sekadar ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak, mohon ampun pada Allah SWT atas segala salah silap dan segala kekurangan. Dan kita tutup akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين